Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam Malaysia hari ini untuk edisi Isnin 14 September 2020 bersamaan 26 Muharram 1422 Hijrah. 1442 Hijrah. Saya Ali Iskandar. Saya Faria On. Diharapkan anda semua sihat. Selamat pagi. Bangun-bangun. Pagi. Ada tak bangun ni? Ada. Ada yang tak bangun lagi. Mana tahu kan hari ini ambil cuti sebab kan kadang-kadang kita kerja hari Sabtu Ahad. Ya. Mungkin gantikan hari Isnin cuti. Alang-alang Isnin cuti, Selasa pun cuti lah. So, Rabu tu cuti. Rabu cuti. Cuma kita lah yang bekerja ya. Apapun teruskan segala rutin harian anda dengan keadaan yang baik. Rancanglah segala-galanya dengan baik. Baik, hari ini kita nak kongsikan sedikitlah apa perkembangan yang terbaru berkenaan dengan khususnya COVID-19. Ya, betul. Pastinya ini antara yang menjadi keutamaan kita setiap hari memperlihatkan berapa jumlah yang telah dicatatkan. Kalau sebelum ini 100, lepas tu 182. Semalam setakat 12.30 hari semalam mencatatkan 47 kes baru COVID-19. Maknanya dalam 47 tu 2 adalah kes import membabitkan warga negara Maghribi di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, Maldives di Kuala Lumpur. 45 tu warga tempatan. Ya. Kes tempatan lah, bukan warga tempatan, kes tempatan. Ya, ini perangkaan yang kami akan sentiasa berikan kepada anda, dan pada masa yang sama kita dengar berita-berita perkabaran tentang pelanggaran SOP, pelanggaran perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Apabila dikatakan tempat-tempat atau premis tertentu tidak boleh dilakukan sebarang aktiviti, tapi dilakukan juga individu-individu yang kena compound dan sebagainya. Kita sentiasa berharapkan yang individu yang kena compound ini ataupun yang melanggar SOP ini bukan kita. Selagi boleh, sedaya mampu, kita pastikan kita dapat mengawal diri kita daripada terjebak dengan aktiviti yang membuatkan kita ditahan oleh pihak berkuasa. Minggu lepas kita dah bawakan juga bagaimana laporan akhbar membuat operasi untuk pergi ke kelab-kelab malam. Dah tangkap dah 4 orang. Ini saya nak kongsikan di Harian Metro di halaman ke-8, Kemaruk nak joget. Kemaruk. Tajuk dia itulah Kemaruk nak joget. Tahan lama ni berbulan-bulan ni. PAP catat kesalahan tertinggi ingkar PKP. Jadi menerusi daripada kita masih lagi berhadapan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tertinggi semalam kemarin 294 kes direkodkan. Jadi beliau berkata yang menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya 512 individu yang ditahan oleh Polis Diraja Malaysia. Antara kesalahan lain ialah penganjuran aktiviti membabitkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal. Lepas tu pula ada private party, pesta persendirian. Lepas tu gagal menyediakan peralatan atau catatan keluar masuk dan tidak memakai pelitup muka. Juga premis beroperasi lebih masa. Lepas tu pula ni di bawah ni turut dikongsikan 59 peserta parti liar direman 4 hari. Parti ni di Kuala Lumpur turut adalah pelajar sekolah rendah berusia 14 tahun. Dan yang ditahan di sini adalah 59 individu, semuanya positif dadah. Jadi dalam keadaan seperti ini kan, kita dah bagi tahu dah bahawa premis belum lagi beroperasi dan sebagainya, tetapi ada juga individu-individu tertentu yang menjalankan operasi ini sebab ada permintaan. Ada permintaan dan barangkali ada kelompok yang melihat mereka akan terlepas sebab banyak sangat operasi kadang-kadang tak apa. Sekali-sekala tu mungkin kita tak akan kena. Macam kita masuk ke kedai lah. Kadang-kadang kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ada QR code, ada pengimbang suhu. Sejauh mana kita melakukan ataupun mengambil suhu dan juga membuat imbasan setiap kali masuk ke premis. Kita rasa macam renyah. Betul. Kan? Tapi itulah juga yang akan menyelamatkan sekiranya berlaku situasi seperti di tempat-tempat yang wujudnya kluster-kluster baharu ini. Tapi ada juga sekarang ni saya lihat ada beberapa premis yang dah longgar. Kita memang ada QR code tu. MySejahtera tu kan kita dah ambil, tapi tak ada pengimbas tu, dah tak ada dah. Kadang-kadang saya tanya, tak ada ambil suhu ke? Tak pakai masuk je. Oh, itu pemilik premis sendiri yang cakap macam tu. Yang itu maknanya dah ada segelintir yang dah melakukan itu. Yang melonggarkan sendiri. Melonggarkan sendiri. Kadang kita pula tanya dia, ada adik pengimbas suhu mana adik? Tapi bagus bila tanya. Menimbulkan kesedaran dan barangkali mereka mahu lakukan sesuatu. Di tempat yang saya tinjau, kebanyakannya dah ada pengimbas suhu automatik tu. Yang kita hulur dahi tu kan. Tapi ada juga macam ni. Oh, tu nak adventure. Boleh ke? Sebaik-baiknya di tempat yang senang untuk dicatatkan suhu lah. Sebab dulu ada juga di pergelangan tangan macam-macam kan. Entahlah, wallahualam. Tapi itu antara perkara lah.
Jadi dalam berbulan-bulan ni melalui tempoh PKP ni ada yang macam disilakan sampai kemaruk tu kan, yang tak dapat menahan diri, jadi menganjurkan aktiviti-aktiviti, tapi yang lebih menggusarkan tu membabitkan pelajar-pelajar yang masih bersekolah. Kemudian positif dadah pula tu. Okey, kita fikirkan sama-sama. Kita tak nak bilangan catatan COVID ini membabitkan kawasan yang dekat dengan kita, jadi kita mula terhalang untuk melakukan aktiviti seperti biasa walaupun dalam tempoh PKP ni, PKPP. Ya. Dan bila kita cakap keadaan dalam masih lagi PKPP, ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi dalam PKP di pentadbiran kan. Ya, betul. Itu yang kita turut bersimpati jugalah. Pada masa yang sama, kawasan-kawasan itu masih perlu mengikut peraturan ataupun SOP yang ditetapkan. Apatah lagi kalau kita lihat di Sabah kan. Sekarang ni sedang berhadapan satu peperangan, perjuangan yang besar. PRN proses pencalonan nama hari Sabtu lepas kan. Maknanya berakhir pukul 10 pagi. Kita perlihatkan bagaimana PRN Sabah ni, saya rasa ini satu boleh kita lihatkan platform yang sangat besar untuk memperlihatkan bagaimana PRU akan datang. Ya. Ini kata antara boleh dikata terbesar dalam sejarah ke ni? Jumlah pengundi ni yang membabitkan 1.1 juta orang di seluruh Sabah dan bila mereka dalam keadaan sebegini, perjuangan sebegini, dua perjuangan sedang berlangsung dalam masa yang sama. Ya, perjuangan COVID dan juga PRN. Okey, kalau ala-ala kita bercerita tentang pilihan raya negeri Sarawak ni, saya nak masuk Sabah, maafkan saya, Sabah. Kita masuk ke akhbar New Straits Times. Semoga hadapan ini cerita tentang COVID juga lah. Vigilance. The Health Ministry is cautioning frontliners to be especially careful as they count among those infected in all COVID-19 clusters. Jadi bukan hanya individu ataupun orang awam, tapi juga yang paling harus berjaga-jaga ialah petugas ataupun frontliners sendiri. Okey, pilihan penerbit hari ini cerita tentang Sabah election, muka surat 4. It's a battle between two powers. Experts say Sabah polls boil down to fight between Gabungan Rakyat Sabah, Warisan Plus. Despite the apparent chaos involving the large number of candidates contesting the 16th Sabah election, political experts believe the main battle will still boil down to the two major powers, the newly formed Gabungan Rakyat Sabah and Warisan Plus. Gabungan Rakyat Sabah, unveiled by Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin on the morning of nomination day on Saturday, is a political cooperation between Perikatan Nasional (PN), Barisan Nasional and Parti Bersatu Sabah. Warisan Plus pula diketuai Parti Warisan Sabah. Is a coalition comprising mostly parties that were part of the previous state government. Jadi ini pertemuan dua kuasa besar sebenarnya. Walaupun kita lihat ada 447 calon membabitkan 16 parti berebut 73 kerusi DUN negeri. Saya rasa sangat sengit bila memperlihatkan selalunya kalau kita lihat PRU kan, kita lihat bagaimana 3 penjuru, 4 penjuru, tapi kali ini kita melihat 11 sampai ada 11 pertemuan 11 penjuru di Bengkoka dan juga di Inanam 10 calonan. Wow. Macam nak bertanding 10? Saya bila baca buat research pasal PRN Sabah ni, saya cakap alamak, saya sangat-sangat keliru sebab bila kita lihat macam parti-parti kan. Dia tak tahu lah, saya kena betul-betul duduk dan lihat nama-nama calon, partinya bagaimana kita dan semalam telah diwarakan berkenaan dengan gabungan parti antara Barisan Nasional PN dan juga Parti Bersatu Sabah PBS, namanya Gabungan Rakyat Sabah. Itu secara resmilah. Ya, ini yang kira kuasa besar yang akan bertanding dengan Warisan Plus itu. Ya, dan kita bercakap tentang bilangan yang sangat besar ni, 447, dan dikatakan 131 calon berusia 60 tahun ke atas. Dan paling muda ada antara 22 tahun. Paling muda dan paling senior ialah 75 tahun. Ya, bayangkan. Dan Sabah ni satu negeri yang sangat-sangat unik. Mungkin kita boleh katakan ni PRU Sabah pun boleh katakan begitu. Walaupun ni PRN, negeri Sabah, sebab ia sangat besar dan membabitkan bilangan calon yang banyak. Satu perkara yang harus kita ketahui ialah menurut Datuk Seri Shafie Apdal, kempen ini menggunakan media sosial ni tidak begitu berkesan. Kena jumpa berdepan. Sebab ada kawasan tertentu di kawasan pedalaman yang tidak mendapat liputan internet yang luas. Jadi cara paling berkesan ialah untuk berdepan, bersemuka dan menunjukkan anda ada di situ sebagai calon untuk mewakili rakyat di kawasan setempat anda. Tapi bayangkan masa kempen di
Bengkokar. Bengkokar. 11 calon 11. nak menggamit perhatian Ya. penduduk setempat di situ. Dan pastinya pihak SPR pun akan mengambil satu langkah lah juga kan bantuan dari PRM. Helikopter pastinya akan digunakan untuk ke kawasan yang agak dalam kan. Jadi inilah memperlihatkan bagaimana perjuangan sebenar calon-calon ini untuk merapati dan mendekati rakyat sebenarnya. Bukan setakat ini je, tetapi perjuangan kalian kalau sekiranya menang lagi jauh lagi. Bagaimana kan untuk menjaga kebajikan rakyat itu sendiri di kawasan Sabah. Saya rasa Sabah sangat-sangat unik. Kita mengharapkan yang terbaik dipermudahkan segala ni kan. Betul. Kalau kata 1.1 juta. Saya boleh dengar nombornya kan agak gam. Dan diharapkan juga kali ini katanya kalau yang keluar mengundi 75% berbanding 69% yang dahulu lah. 1.1 juta ni ialah dengan situasi Sabah yang sedang berdepan dengan pandemik juga harus diuruskan dengan sebaik-baiknya juga. Ini bukan calang-calang pilihan raya. Pilihan raya dalam tempoh PKP ni, membaikkan bilangan yang besar ni ada satu yang sangat-sangat perlu diberi penekanan dari aspek keselamatan dan juga kawalan. Jadi ialah kita pun tahu perhimpunan besar-besaran tidak boleh dilakukan dan banyak perkara harus diperhalusi untuk memastikan perjalanan pada 26 September lancar mudah-mudahan. Baik. Bercakap berkenaan dengan keadaan semasa COVID dan juga PRN Sabah ini, kita nak menghubungi ACP Tuan Nasri Mansor, Ketua Polis Daerah Lahad Datu Sabah. Kerana kita difahamkan daripada jumlah statistik terbaru 45 semalam Sabah secara kumulatifnya 31 kes, tapi di Lahad Datu 22 kes kluster Benteng. Jadi kita nak bersama dengan ACP Nasri Mansor di talian. Hello. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sedikit kita nak mengetahui perkembangan lah berkenaan dengan keadaan di Lahad Datu. Pastinya genting sekarang ini. Mungkin Tuan boleh ceritakan pada kami lah apa yang sedang berlaku, apatah lagi statistik memperlihatkan Lahad Datu agak tinggi juga. Okey, keadaan di Lahad Datu setakat ini agak terkawal, baik adanya, walaupun terdapatnya kluster Benteng di Lahad Datu ini, tetapi sejak semalam tidak ada kluster Benteng yang dikesan positif di Lahad Datu. Walau bagaimanapun jumlah keseluruhan kluster Benteng di Lahad Datu ini adalah seramai 88 orang. Tetapi di masyarakat kita ini di Lahad Datu agak terkawal. Masih lagi dapat dikawal dengan bantuan pihak KKM. Tuan, kalau boleh dapat dikongsikan, sebab kita lebih banyak berkongsi tentang kluster-kluster yang bukan di pedalaman kan. Jadi di kawasan seperti kawasan Tuan ni bagaimana kawalan ataupun aktiviti di sana untuk mengekang penularan pandemik COVID ini? Okey, untuk makluman, kluster Benteng ini sebenarnya bermula daripada lokap IPD Lahad Datu seperti mana yang diketahui umum. Dan sejumlah 83 orang yang positif itu adalah OKT yang berada dalam kompaun IPD Lahad Datu yang tidak keluar kepada masyarakat. Tetapi tidak juga dapat dinafikan terdapat setakat ini lebih kurang 4 orang yang berada di masyarakat. Walau bagaimanapun mereka yang positif ini kita telah kuarantin di hospital untuk rawatan, dan family kesemua yang positif ini juga telah kita kuarantin di pusat kuarantin. Kita juga telah mengambil tindakan yang drastik bersama dengan KKM dengan mengambil sampel saringan terhadap semua pegawai dan juga anggota polis IPD Lahad Datu, termasuklah keluarga masing-masing, bagi kita memastikan wabak ini tidak keluar ke publik dengan lebih cepat. Baik. Selain daripada itu juga
kontak rapat kepada bekas OKT yang berada di luar juga kita telah kuarantin, dan dengan bantuan KKM kita juga telah membuat satu tindakan mengambil sampel dan juga saringan di kalangan masyarakat yang terdedah dengan COVID ini. Tuan, ada berapa jumlah, mungkin ada yang daripada keluarga IPD Lahad Datu sendiri yang positif ke, pegawai dan juga anggota? Okey, setakat ini kita ada seorang anggota polis yang telah disahkan positif dan kita telah hantar ke hospital untuk rawatan. Selain daripada itu, kontak rapat beliau juga kita telah kuarantin di pusat kuarantin seramai 5 orang. Manakala jumlah anggota polis yang bersama keluarga yang kita kuarantin di rumah adalah 16 orang setakat ini. Tuan, bila berdepan dengan macam ni kan Tuan, bagaimana kita, sebab kalian perlu menjalankan tugas seperti biasa, tetapi keadaannya bila kita tahu Lahad Datu perlu berada dalam keadaan yang diperketatkan kan. Jadi bagaimana? Macam ada tugas tambahan pula. Ya, sebagaimana kita tahu 26 hari bulan ni kita akan pilihan raya di negeri Sabah. So kita juga mendapat bantuan daripada pihak Eskom, pihak Batalion 17, PGA, Bukit Aman juga menghantar bantuan kepada kita. Selain daripada itu, kita juga mengambil saringan ini kepada semua orang, pegawai dan anggota, dan kita berharap agar keputusan saringan itu dapat diperolehi sebelum menjelangnya pilihan raya di negeri Sabah ini. Sebab itu juga akan menentukan bilangan yang akan keluar dan segala proses itu akan juga terkesan, ya Tuan? Ya, betul. Kita juga memilih mana yang benar-benar negatif, 2 kali negatif, dan kita akan bagi mereka untuk bekerja seperti biasa. Kalau yang mana yang positif kita kekal di hospital. Kita tidak akan bagi mereka keluar. Tak ada. Ya, macam mana? Mengundi di hospital tak adalah. Maknanya mana yang positif tu tidak. Kita ada undi awal. So yang mana yang terkesan di hospital itu, ini adalah masalah yang besar kalau kita ini. Tapi kita tengok kalau SPR memberikan kebenaran untuk masuk ke sana dan juga KKM kata dibolehkan untuk ini, kita tidak ada masalah sebenarnya. Okey, baik. Tuan, akhir sekali, berdasarkan pengamatan dengan segala operasi dijalankan oleh pihak anggota keselamatan dan sebagainya, bagaimana keadaan kawalan kendiri dalam kalangan penduduk setempat, kalau boleh dikongsikan? Ya, di kawasan Lahad Datu ini, selain daripada SOP yang telah kita berikan kepada masyarakat di Lahad Datu ini, saya sendiri turun memantau dan memberikan penerangan berkenaan dengan penjagaan kesihatan di Lahad Datu ini. Secara keseluruhannya dapat tersimpulkan bahawa 90% masyarakat di Lahad Datu ini mengambil langkah-langkah yang positif bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Seperti mana yang telah disarankan oleh KKM menggunakan face mask, penjarakan sosial, dan juga lebih-lebih lagi tidak membawa masyarakat ataupun golongan yang mudah terjangkit ke tempat-tempat yang sesak. Baik, terima kasih Tuan, dan kami doakan yang terbaik buat kalian. Tabah dan terus berjuang berhadapan dengan keadaan yang sangat genting di sana. Moga-moga semuanya terkawal dengan baik, Tuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas doa kalian. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tuan ACP Nasri Mansur, Ketua Polis Daerah Lak Datu Sabah, ialah menjalankan tugas harian, kemudian mengawal keadaan pandemik, Dirinya nak bersiap lagi. sedia Ya, dengan benar. PRN. Oh, mencabar betul. Dan Lak Datu kawasan yang betul-betul keselamatan dijaga dengan begitu rapi sekali, kan? Itulah dia. Semua dipermudahkan segala urusan di sana, dan masyarakat setempat menjadikan penduduk Lak Datu sebagai contoh. Pastikan dapat dikawal diri dengan sebaik-baiknya lah. Baik. Okey. Kita nak sambung sedikit pengisian di akhbar. Tadi kita dah baca Harian Metro, dah baca NST. Kita bacakan di Berita Harian di halaman pertama. Ini 5 bilion ringgit untuk bantuan kebajikan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menjangkakan bilangan penerima bantuan kebajikan kendaliannya akan meningkat kepada 1.5 juta orang daripada 500,000 yang sekarang inilah susulan kenaikan had pendapatan garis kemiskinan daripada RM980 kepada RM2,208. Jadi ini memerlukan kerajaan meningkatkan peruntukan bagi bantuan itu kepada 5 bilion ringgit setahun daripada 1.6 bilion ringgit. Wow, banyak tu kan. Tengok dia punya ni, dan halaman kedua. Jadi berdasarkan perangkaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kini mengendalikan kira-kira 500,000 penerima bantuan, antaranya warga emas, kanak-kanak dan orang kurang upaya OKU dengan perbelanjaan kira-kira 1.6 bilion setahun. Jadi had baru PGK dijangka dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12. Baik. Saya kira perlu diperlihatkan jugalah, setuju juga, sebab apatah lagi kalau di bandar kan. 980 tu kalau ada keluarga dan sebagainya. Susah juga nak survive. Jadi kalau dinaikkan RM2,208 itu maknanya 2 kali ganda kenaikannya. Macam bilangan 2 kali ganda. Betul lah. Bukan bilangan nilai. Nilai tetapi bilangan individu. Yang perlu diuruskan. Okey, itu antara perkongsian di Berita Harian. Kita nak beralih ke Metro, Utusan Malaysia Online. Ini berita dari Perlis. Catat 54 kes keganasan rumah tangga sehingga Julai tahun ini. Faktor kekangan hidup berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19 sebelum ini dipercayai menjadi antara penyebab berlakunya peningkatan kes keganasan rumah tangga di negeri ini. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Berini Yahya berkata kekangan itu melibatkan mereka yang kehilangan kerja sekaligus menyebabkan tekanan hidup terutamanya bagi mereka yang bekerja harian dan tidak ada pendapatan tetap. Katanya untuk rekod 54 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di negeri ini sejak awal tahun sehingga Julai lalu dengan sebahagian besarnya kes masa tempoh PKP. Bagaimanapun, data tersebut hanya mengambil kira kes yang dilaporkan kepada polis dan tidak mengambil kira percakapan secara lisan dan aduan kepada Jabatan Pembangunan Wanita dan sebagainya. Maksudnya ini lapor polis saja 54. Kita mengandaikan ada juga laporan-laporan sebab aduan ada lisan talian, lah. kan ada talian yang telah disediakan sekiranya mengalami masalah rumah tangga di ketika PKP kan, kita bawakan hari itu. Maknanya kes polis tadi banyak juga kalau kes polis sejak Mac PKP hingga sekarang berapa bulan, 6 bulan. Kalau boleh pecahkan dalam sebulan berapa? Banyak tu sebenarnya. Dalam tempoh beberapa bulan saja 54 kes. Ini untuk sebuah negeri yang kecil. Bayangkan kawasan-kawasan lain. Jadi ini antara perkara yang harus juga diteliti dan situasi tiada pekerjaan masih lagi membelenggu rakyat kita, apatah lagi moratorium akan tamat. Banyak perkara berkaitan dengan psikologi dan juga mental, ketahanan mental perlu dilihat kembali. Okey, itu perkongsiannya. Dan NST sudah, Berita Harian sudah, Metro sudah. Kita menghitung hari 2 hari sahaja untuk kita meraihkan Hari Malaysia. Walaupun dalam keadaan norma baru sebegini kan, tapi kita teruskan perjuangan untuk kita raikan hari yang cukup sejarah ini. Jadi, ada perkongsiannya untuk Cerita Bulan Kebangsaan. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Okey, cuba nak beritahu lagu Joget Malaysia lepas ni kita akan kumandangkan sekali lagi dengan tarian ya. Tapi sebelum tu nak cerita tentang cerita bulan kebangsaan.
ini saya terserempaklah dengan buku ni. Di mana? Di salah sebuah pusat beli belah yang setiap hujung minggu akan menjual barang-barang lama. Okey, awak memang pecinta barang Ya, antik. sebab saya suka mengambil tahu macam mana orang zaman terdahulu atau era terdahulu hidup. Okey. Dan apa yang dibuat, apa yang ditulis dan sebagainya. Jadi buku ini berjudul Shorthand Reporter. Di tahun? Buku ni Disebutkan? tidak disebutkan tahunnya, tetapi yang pemilik asalnya ditulis di situ 15 hari bulan 5 1959. 2 tahun selepas kita merdeka. Merdeka. Ya. Buku ni sangat memberi kesan kepada kita sebagai wartawan kerana sekarang ni kita ada banyak teknologi yang bolehkan kita merakam apa saja yang berlaku. Sekarang kita boleh pakai rakam suara je senang Ya, kan? betul. Terutamanya di mahkamah ataupun di dalam arena politik apabila wartawan itu mendapatkan sebarang soundbite ataupun ucapan, hanya boleh jolok mikrofon ataupun apa saja perakam. Bayangkan ketika zaman Tunku Abdul Rahman dan sebelumnya, ketika itu tidak ada perakam suara, tidak ada kamera yang banyak seperti mana sekarang, bagaimana mereka membuat catatan? Jadi kena tunjuk buku tu, isi buku ini. Saya rasa bagi senior-senior wartawan terdahulu, Ya. subjek shorthand ini adalah subjek Wajib. lulus untuk menjadi wartawan. Jadi saksikanlah, ini dia shorthand dia, maknanya mereka perlu menghafal setiap tanda itu mewakili apakah perkataan juga ayat. Betul. Saya kira Bukan okey. Wow. Lihat, Kalau kita tengok ni jentik-jentik ke apa kan? itulah kita tengok macam berudu, jentik-jentik dan sebagainya, tetapi inilah catatan yang membolehkan akhbar dicetak dan berita dipaparkan dan dikongsikan kepada pengetahuan umum dan akhirnya membentuk lakaran sejarah negara dan juga dunia. Okey, kita bercakap tentang tulisan ini yang merupakan satu skill ataupun ilmu yang perlu dipelajari oleh wartawan terdahulu. Dan saya difahamkan apabila mereka ni belajar shorthand Ini. ataupun terengkas, ya, ini salah satu contoh yang saya jumpa di YouTube lah. Bayangkan, itu satu frasa tu, it may be possible, itu je tulisan dia. Itu je. Tapi mencabarnya adalah bentuknya hampir sama. Kalau ya betul. Kan? Maknanya kalau sesalah tu salahlah cetaknya. Aha. Allahu Akbar. Tapi yang membuatkannya sukar untuk melakukan kesalahan ialah tak, kalau contoh lah, misalnya kata Faria, kita ahli politik lah dan saya wartawan. Saya betul-betul mendengar apa yang Faria cakap dan mencatat. Jadi bila balik, saya ingat balik. Maknanya fokus tu ada di situ. Yang dibuat perbandingan dengan wartawan zaman yang terkemudian ini ialah mereka boleh terus rakam tanpa menumpukan perhatian. Balik, itu. jadi proses tu ada dua kali. Nak dengar balik, kemudian nak salin. Tapi ketika zaman itu, menggunakan shorthand atau teringkas ni, masa awak bercakap tu lah saya tumpu. Ya. Jadi saya bawa balik apa yang saya dengar dan catatan ringkas itu. Itu hebatnya. Saya pernah sebab saya bila belajar saya dah batch saya dah tak ada dah semua. Tapi saya sempat melihat senior saya, mereka menghafal shorthand ini dan juga bagaimana menggunakan mesin penaip tu. Ya, steno. Typewriter. Ya. Kena, maknanya ada cara dia, tak boleh naik semua. Kalau tak mereka perlu melalui pemeriksaan. Kalau gagal, ulang lagi. Begitu punya dua subjek shorthand dan juga typewriter tu kena tutup mata. Dia bagi masa tutup mata. Okey, boleh tak? Ini mesin type yang Ini digunakan di zaman mahkamah tu kan. wartawan yang dulu tu memang salute lah. Dan di negara seperti India, kalau seorang itu ingin membabitkan diri dalam bidang journalism, kewartawanan, apabila ditemu bual dalam sesi interview, kalau dia ada ilmu stenografi ataupun shorthand, itu advantage bagi dia untuk diterima bekerja. Sekarang ni lain, pandai edit, Pandai edit. Kan lain kan. pandai. Ini bau Alamak. Ini 2 tak, sebab tahun lepas. bau kertas lama ni lain tau. Dia Ya. ada bau yang ni kan. Ada yang lebih berat sebenarnya. Saya ada beberapa pilihan. Cuba saya tertarik kerana ini ditulis shorthand for shorthand reporter. Lebih untuk wartawan lah. Dan bukan itu saja, harga asal buku ni kalau saya tak silap RM4 ataupun $4 ketika ia dijual. Dan sekarang harga yang dijual kepada saya RM20. Saya minta diskaun dapat dah RM15. Ni perasan tak? Setiap muka surat dia ada tulis tarikh tau. Hah? Ya, maknanya sebab ini kira macam buku pembelajaran lah. Maknanya dia belajar, cuba baca. Tarikh Kalau bila, ni, ya. dia belajar, tarikh dia. Agak Tak apa, Pakcik Mes ni kakak tengok. Pakcik Ada.
Kaca mata rambut Bagi dekat pakcik ketinggalan. Baik, ini bagi subjek political phrases ni, Ya. dia belajar masa 20 hari bulan 10 tahun 59. Ada di bawah tu kan dia catat. Kecil sangat. Tahun berapa? 20 Oktober Aha. 59. Ya. Lepas tu yang ni pula 21 10 59. Ni bukan tahun 1999 ke apa tau. Ini 59. So Malaysia belum ditubuhkan lagi tau masa ni. Ya. Wah, tulisan ni. Menarik kan? Kemudian Menarik, tulisan orang dulu cantik tau. Itulah. Satu ilmu juga. Ya, hati-hati ya. Ha. Semalam yang ni nak tertanggal pun orang rumah saya bagi tahu. Kena tampal ni, kena tampal. Mahal ni. Ha. Jadi Baik. bayangkan buku teks yang kita rasa sekarang ni tidak bernilai. Ya. Beberapa tahun akan datang. Dan saiz ni juga boleh bawa ke mana-mana Ya, betul. di dalam kocek. Ini dinamakan pocket book. Ya, pocket book. Okey, Baik, itu itu kisahnya. sikit. Jadi hargai wartawan terdahulu ini kerana mereka lah yang membuat draft sejarah negara kita. Ya. Ya, dengan menggunakan shorthand saja. Ya. Okey. Baik. Terima kasih di atas perkongsian ini juga. Terima kasih kerana sedia mendengar. Baik. Kita nak teruskan sedikit informasi yang kita ingin kongsikan. Ini berkenaan dengan Hot FM. Ya. Hot FM bakal menampilkan kempen menarik buat pendengar Hot FM di bulan September dan juga Oktober ini, menawarkan wang tunai berjumlah sehingga RM20,000. Yep. Fungsi Hot FM, duit dari kayangan. Duit dari kayangan Dan dengarkan Hot FM setiap Isnin hingga Jumaat untuk mengetahui bagaimana cara untuk menang sebahagian daripada wang yang ditawarkan. Bukan menang semua tapi sebahagian tu pun kira banyaklah tu. Alhamdulillah. Ya, info lanjut layari www.hotfm.com.my Hashtag Hot FM duit dari kayangan. Wow, lain macam dia punya hashtag. Ya. Kayangan tu. Kayangan siap dua menjak ni guna istilah kayangan. Baik. Okey. Selepas ini nanti kita nak berehat. Lepas Ya. tu nanti bawa yang kata tarian tu lagu tu. Kembar pula tu. Kembar tu. Sekarang ini kan, yalah, kadang-kadang kita memperlihatkan, mempamerkan bagaimana semangat melalui medium, banyak medium lah, laman Ya, betul. sosial, apa Ya. semua. Sekarang TikTok kan antara yang trend juga. Ya. Okey, sebelum tu kita ada kapsul nak dikongsikan. Mari kita saksikan. Kayangan, kayangan Hot FM, duit dari kayangan. Listen to, listen to, listen to Zon Kiki Kayangan. Kiki kat sini. Puan 300 tu pemenang, sebut dengan jelas. Nama penyanyi, tajuk lagu atau berganda. Wah! TikTok juga ni. Ha? Geng TikTok juga ni, dia orang ni. Hebat ni. Ya. Dah kira otai dah tu, otai TikTok tu. Otak. Baik, nanti kita akan bawakan juga dua orang kembar, sepasang kembar ini, Muhammad Nazri Suhaimi dan Muhammad Safi Zuhaimi. Mereka bukan calang-calang tapi melalui platform itu memperkenalkan kan kebudayaan kita. Betul, dan katanya boleh membawakan tarian daripada pelbagai negeri dalam satu lagu. Ya. Sampai sini di Malaysia hari ini. Selamat Hari Malaysia saya ucapkan kepada rakyat Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan kepada keluarga saya juga, Selamat Hari Malaysia. Semangat! Saya ucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia, khususnya warga Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung. Marilah kita bersatu hati, bekerjasama dan kita terus maju ke hadapan di dalam membangunkan bangsa dan negara kita.
ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Kalau adik orang yang bijak, negara kita apa namanya? Kalau adik orang yang bijak, negara kita apa namanya? Ikanlah geli di dalam perahu, oranglah buta tangkap buaya. Ikanlah geli di dalam perahu, oranglah buta tangkap buaya. Kalau Cik Abang ingin nak tahu negara kita nama Malaysia. Kalau Cik Abang ingin nak tahu negara kita nama Malaysia. Ramalah rama di pohon duri, mati ditimpa si buah nangka. Ramalah rama di pohon duri, mati ditimpa si buah nangka. Kalau Cik adik orang distari, bulan berapa Malaysia merdeka? Kalau Cik adik orang distari, bulan berapa Malaysia merdeka? Anak menggali di kebun nyonya, petiklah gambus anak Melaka. Anak menggali di kebun nyonya. Ya, Assalamualaikum. Ni kena bagi dulu. Assalamualaikum. Okey tak? Boleh cakap tak? Boleh. Apa khabar? Sihat. Mai depan sikit. Ha. Cakap pun serentak. Ini? Ini untuk saya pula. Ini untuk awak. Baik, ini kita terbiasa perkenalkan pakai terlebih dahulu Muhammad Ha. Nazri Suhaimi, Muhammad Safri Suhaimi. Saya Ya, iras abang, betul adik? ni. Saya abang. Abang. Oh. Adik. Jadi mereka ni adalah penari asalnya JKKN. Ya. Tapi mereka telah berjaya membuat satu video yang tular. Mulai kat TikTok je tular lah. Dekat alamat sosial sebagainya. Sebab 13 tarian 13 tarian daripada 14 negeri Malaysia. Yang satu tu kenapa tak sebab KL ke? Sebab KL, so KL ni dia merangkumi semua. Baik. Siapa punya idea ni? Abang ke adik untuk buat video TikTok tu? Abang, Abang. Macam mana timbul idea tu? Kita orang bermula tengok pada TikTok ada apa ni daripada grup Indonesia. Okey. Semput dia buat pun Kesian Boleh kita tunjuk dulu. Boleh? Visual TikTok tunjuk dulu yang bagi viral mereka tu boleh? mereka rehat dulu. Okey. Kesian. Kita tengok dulu apa sebab melalui video tu. Ini dia. Okey, setiap pergerakan maknanya kita tahu mula-mula dari negeri mana dulu? Macam mana? Kita orang buat negeri Perlis dulu. Oh, dari Okey. Perlis Perlis. Perlis. Kemudian Perak, Okey. Perlis, Perak, Kedah? Kedah, Okey. Selangor. Dia macam turun lah daripada utara utara ke turun. selatan? Ikut geografi tu. Ikut peta. Oh, Baik. Sabah. Okey, saya nak tahu juga bila dah cakap Sabah ni kan, tarian ini Sabah yang mana? Sabah kita ambil Mengiluk. Mengiluk. Mengiluk? Daripada kaum Suluk lah. Baik. Okey, jadi kalau macam kita yang menonton ni, Kita tahu yang kita mana. hanya bergantung kepada tulisan di bawah tu, Selangor Puja dan sebagainya kan. Okey, bagaimana nak memastikan pertukaran antara satu negeri ke negeri tu cantik dari segi koreografinya? Taklah berhenti lepas tu. Macam kami ambil gerak yang Hampir sama? Dia selari dengan setiap negeri Untuk tu. gerak yang seterusnya tu, semua bila kita nak perubahan gerak tu, kita orang cari antara gerak sinonim setiap tari daerah negeri tu. Susah juga. So pergerakan yang nak berubah tu kita tak nak ada macam nampak stop atau apa-apa yang berlaku dulu. Apa Berhenti ke, tergagap kekok ke. Okey. Dancer mungkin dia orang akan tahu yang tak kena ni gerak ni. So
kita cari gerak yang boleh terus perubahan itu nampak cantik, smooth untuk gerak yang seterusnya tu. Okay. Tadi bila Nazri ya? Ya, saya. Nazri cakap ada pergerakan yang lebih kurang sama. Ya. Betul? Apa pergerakan yang lebih kurang sama? Boleh tunjuk sikit tak? Yang mana? Contohnya daripada Perlis, kita ambil canggung kan. Canggung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Kedah kita ambil joget Cinta Sayang. Dia terus masuk. Dia masuk ni. Eli buat sikit Eli. Tak apa. Kalau saya ada yang duduk kalau asal kan. Tapi mungkin lepas gerak yang lenggang ni, Okey. Kalau nak nak duduk duduk berdiri lagi, so kita orang buat. So kita ambil gerak Okey. yang saya tu yang berdiri. Disesuaikanlah. Seterusnya tu. Berapa lama ambil masa nak koreograf tu macam ni? Sekejap je. Sekejap je. Amboi. 1 jam lah dah hari yang sama, 1 jam je kita orang repeat. Kan masa tu kan musim PKP, so ada banyak masa. apa. Okey. Dan temponya juga macam semua sama je. Saya asalnya patutnya kita orang nak guna lagu tradisional. Jadi kami fikir kalau untuk zaman sekarang ni nak angkat lagu-lagu tradisional ni mungkin generasi muda ni banyak rasa bosan. Lagu asli yang original. Kita guna platform TikTok ni lagu moden. Tapi kita masukkan tempo ni sesuai dengan gerak kita. Jadi kena cari tarian yang kena dengan tempo lagu tu lah. Sebab letak inang kan tak kena pula kan. Bila video ni meletup macam mana? Kalian Saya tak tahu pun yang video ni viral sampai macam ni sebab saya dapat tahu pun malam kebetulan kita orang nak masuk pertandingan seterusnya tu. Untuk lagu yang sama juga kita orang bawa untuk pertandingan, gerak yang sama. Malam tu baru saya dapat tahu daripada keluarga saya. Baik. Kata awak punya video ni sampai dah tersebar di Twitter. Malam tu lah kita pun cuba cari siapa yang cuba sebarkan dalam Twitter ni. Dapat tak jumpa? Dapat. Nama orang tu Dia Sukarna. Dia Sukarna. Oh, okey. Dia viralkan supaya orang boleh bandingkan sebab ada yang mengatakan generasi muda di Jakarta ni sangat mematapkan budaya. So Dia Sukarna ni dia ambil video kita orang, dia kata siapa kata Malaysia tiada. Okey. So dia bawa video ni. Dari situlah. Jadi ada berhubung dengan orangnya? Ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Wah, ini bagus ni. Maknanya kalian juga antara duta kecil Betul. dari segi platform perpaduan kita kan. Okey. Dan berapa kali take sebelum dimuat turun? Banyak kali. Banyak. Dia 10 lebih daripada 10. Tak penat ke? Lebih. Penat. Mula penat sampai kita orang kadang sampai fed up macam mana ni nak teruskan. Sebab kalau boleh nak ambil one shot tak nak ada cut. Jadi kita orang fikir sampailah pukul 3-4 pagi lah juga. Baru tidur. Wow, dia kalau seorang tu tersilap tak apa, boleh ad-lib kan? Sebab dah dua. Sebab dua tu. Yang ni salah sikit, repeat. Ya. Tapi kembar biasa susah nak salah. Ya ke? Dia ada telepati tu. Baik, kita ucapkan terima kasih bersama dengan kami dan juga terima kasih juga di atas apa yang kalian telah lakukan sebagai sebahagian daripada warga negara Malaysia. Dan kalian sesuai menjadi warna kepada meraihkan Hari Bulan Kebangsaan ini kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada lagi banyak lagi video-video ya. InsyaAllah. Tutorial ke tarian ke tu? Eli buat sikit lah macam ni. Ajar sikit. Sikit. Jangan tak tahu. Baik, kita akan berehat sekembalinya nanti. Ini berkenaan dengan hak pengguna untuk menyaman. Okey, macam mana keupayaan kita untuk menyaman pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dengan betul, beramanah. Kadang-kadang kita tahu, ini dah jadi, kita dah dapat kesan impak. Contoh macam banjir kilat baru-baru ni kan. Betul. Tapi alamak, macam mana? Semuanya kita akan bincangkan selepas ini dalam Malaysia hari ini. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia dan juga kita jaga kita. Selamat Hari Malaysia, sama-sama kita melawan COVID-19. Malaysia berhasil. Okey, bersama Malaysia hari ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan hak pengguna untuk menyaman. Apatah lagi baru-baru ini kita tahu ramai yang terkesan akibat daripada tiada bekalan air bersih, tidak berjadual. Itu dan kurang daripada tindakan mencemarkan sungai dan sebagainya. Dikongsikan 17 individu memfailkan tuntutan saman terhadap syarikat selenggara mesin dan jentera yang menyebabkan pencemaran sungai Gong ini. Jadi bila kita dengar tentang 17 saman yang difailkan ini, seolah membuka mata, maknanya kita sebagai individu kalau kita terkesan,
kita juga boleh membuat perkara yang sama. Tapi sejauh mana pengetahuan kita untuk buat demikian? Dan situasi yang bagaimana sebenarnya yang boleh kita filekan saman. Baik, kita nak bersama dengan peguam kita pada hari ini, Tuan Fakhrul Azman Abu Hassan. Terima kasih Tuan Fakhrul bersama kami. Pastinya ini antara topik yang kita pun tak terjangka kan. Tak ada air, tak ada air lah. Redha je lah. Redha je lah. 10 hari lah. Tapi bagaimana melihat apabila kata ada 17 individu ini yang tampil berani untuk menyaman syarikat yang disebabkan oleh pencemaran Sungai Gong tu. Mengambil contoh situasi inilah. Alright, saya bagi explanation sikit ya. Bila kita pergi court ni, dekat Malaysia ni kita ada hak menuntut tu kausa tindakan kita ada dua lah. Sama ada kontrak ataupun ada tort. Kontrak tu kalau kita ada perjanjian, ada perjanjian orang tu langgar kita boleh saman. Tapi tort ni lebih pada kecuaian, negligent. Macam contoh, rumah kita ada sebatang pokok tumbang, kena rumah sebelah. Sebabkan pokok kita tu dia mengalami kesusahan dan kecederaan, kita boleh ambil tindakan. Kecuaian kita untuk menguruskan ataupun menjaga apa yang ada dalam tempat kita. Jadi benda itu sama juga dalam kes air ni, kan? Kenapa tak ada air? Bukan sebab kemarau, tetapi sebab kecuaian satu pihak kerana melepaskan bahan-bahan toksik ke dalam sungai dan sebagainya kan, menyebabkan air tidak dapat dibekalkan. So di situ kesan daripada perbuatan dia, kita tak ada air. Kalau kita 3 hari tak ada air, kita akan katalah duduk rumah flat tingkat 15 kan. Jadi kita nak angkat air apa semua. Lepas tu nak pergi kerja. Jadi banyak benda yang kita tak boleh buat. So menimbulkan kerugian pada kita. Jadi pada sebab perbuatan dia tu, kita rugi. Kita ada kausa tindakan, kita boleh ambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kecuaian. Okey. Bagaimana kita nak tahu sama ada ini perkara yang boleh kita ambil tindakan? Satu sebut kontrak, satu lagi tort. Adakah kita boleh membuat penilaian sendiri ataupun memang kena cari juga ada sebarang perjanjian yang dimeterai untuk apabila sesuatu berlaku kecuaian dan sebagainya ataupun tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kita boleh mengambil tindakan undang-undang? Dalam kes tort ni tak perlukan sebarang perjanjian. Berlaku je kecuaian, perbuatan khianat dan sebagainya dan memberi kesan pada kita. Yang penting ada kesan. Kalau tak ada air tu tak beri kesan. Contoh kita memang tak mandi kan. Tak apalah kan. Tapi kalau memberi kesan, maka kita ada hak untuk mengambil tindakan. Kesan dia daripada segi kesusahan, kan, kerugian dan macam-macam perkara yang kita boleh lakukan. Kalau kita jual kuih, tak boleh nak buat kuih, air tak ada. Jadi rugi daripada segi perniagaan. Kita boleh ambil tindakan sebab perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dari segi macam kadang-kadang sesetengah ataupun segelintir lah. Saya rasa mungkin kebanyakan daripada kita tidak tahu berkenaan dengan isu ini. Tadi Tuan Fakhrul katalah perniagaan terjejas. Kesihatan diri pun kalau misalnya ada ibu bapa belum jaga dan sebagainya, sakit pun terjejas. Perkara-perkara yang bagaimana boleh dijadikan kronologi untuk kita minta ganti rugi itu? So kalau daripada segi individu, contohnya kesusahan untuk kita menguruskan rumah tangga untuk dapatkan air dan kita kena mungkin pergi tempat yang lebih jauh untuk dapatkan air kan. Kemudian mungkin anak tak dapat pergi sekolah kan. Lagi satu pakaian pun ada masalah, tak boleh nak basuh apa semua, tak boleh nak cuci. Dan juga tuntutan tu bukan saja fokus pada kerugian yang macam terjadi pada kita. Kita boleh juga buat tuntutan untuk ganti rugi teladan. Supaya tuntutan kita itu, perbuatan itu menjadi teladan supaya tidak dilakukan lagi. Ganti rugi ganti rugi teladan kan, atas perbuatan-perbuatan begitu supaya company lain ataupun mana-mana syarikat ataupun kilang lain iktibar tidak mengambil tindakan. Itu kita penalize dia dengan membayar satu ganti rugi. Supaya dia beringat dalam kita ni. Kita tolak tepi situasi air lah. Kita dah nampak ada bilangan saman yang boleh dikatakan banyak jugalah ya. Kalau boleh kita ambil satu senario yang baharu, barangkali Tuan Fakhrul boleh tunjukkan contoh jalan berlubang di hadapan rumah saya. Siapa yang patut saya filekan sama atau ambil tindakan ataupun bagaimana prosesnya sebenarnya? Jalan berlubang ni tengok siapa yang maintain lah. Kalau maintenance tu di bawah contoh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, so mereka bertanggungjawab kan, atau di bawah majlis daerah bertanggungjawab, atau local council bertanggungjawab untuk memastikan jalan itu proper kan. Sebab kita ada kes yang berlaku di highway yang menyebabkan kejadian aksiden tu kerana lubang.
ada satu kes yang saya pernah buat, tayar lori jatuh tinggal di jalan raya, kereta terlanggar. Maintenance adalah di bawah pihak yang menjaga lebuh raya. Jadi kita ada kuasa tindakan untuk mengambil tindakan dan pihak-pihak ni even jalan tu semua tu ada insurans, insured. Even pokok yang ada di Kuala Lumpur ni, pokok-pokok tepi jalan tu ada insurannya. Jadi kalau kita ambil tindakan pun pihak insurans yang akan uruskan untuk pembayaran. Jadi jangan risau. Ambil je tindakan, terlanggar batu ke, masuk lubang ke, masuk longkang. Adakah tindakan itu boleh diambil hanya selepas berlakunya kecelakaan ataupun bila kita nampak ni boleh mengundang bahaya ni, kita boleh ambil tindakan? Tempoh hayat. Ya. Dia bila memberi kesan pada kita. Tapi kalau sebelum berlaku kita boleh buat laporan supaya mereka mengambil tindakan bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlakulah. Tapi kausa tindakan bila ia memberi kesan pada kita. Bila ia memberi kesan saja. Baik. Saya kira ini antara topik yang agak menarik. Kita boleh buka talian saya rasa. Boleh kalian hubungi kami di sini 0377261603. InsyaAllah kita akan merujuk kepada peguam kita Tuan Fakhrul. Baik. Baru-baru ini mungkin ada juga bila kita tahu Kuala Lumpur bukan dalam masa tahun ni je dah beberapa kali dah banjir kilat Tuan Fakhrul, kan? Mungkin ada segelintir yang berpendapat bahawa ni kereta dah rosak ni beberapa kali nak rosak kan dan sebagainya. Adakah keadaan seperti itu mereka boleh memfailkan saman ataupun hanya keadaan tertentu saja? Okey. Ni banyak, kalau tengok pada kejadian tu adalah natural disaster kan, kejadian bencana alam dan sebagainya kan. Tapi ada juga kita boleh tengok daripada segi bagaimana cara menangani, pihak berkuasa menangani masalah tersebut. Kalau dia berulang-ulang kan, kenapa boleh berlaku berulang-ulang? Mesti ada tindakan-tindakan yang sepatutnya bagi mengelakkan kejadian-kejadian tersebut berlaku. Jadi ada kesan pada kita, ada kesan pada kenderaan kita dan ada kesan mungkin pada bangunan kita. Jadi di situ bila ada berlaku kesan, kita ada kuasa tindakan. Tetapi kita kena pastikan juga bahawa tindakan-tindakan yang sepatutnya tidak diambil oleh pihak-pihak yang berkuasa bagi memastikan masalah itu dapat ditandatangani. Maknanya kena ada expert evidence jugalah. Kan bukan sekadar kita cakap je. Natural disaster act of God ni kita tak tahu kan. Jadi kalau kita kata tunnel, macam mana masalah tunnel tu, kenapa tunnel tu tak boleh menampung? Kan sebab kan tunnel dah disediakan, kenapa masih berlaku? Tapi kita kena panggil dapat pakar yang tahu berkaitan dengan masalah itu untuk memastikan bahawa memang berlaku kecuaian daripada pihak yang berwajib dalam menangani masalah. Okey, mengambil contoh situasi banjir kilat ni. Misal kata saya letak kereta di tempat parkiran di bawah tanah. Kemudian kereta saya tenggelam, saya rugi banyak. Dan sebelum, adakah saya perlu tahu tentang situasi menuntut penjelasan daripada pihak terbabit ini tentang fungsi terowong, smart tunnel dan sebagainya, contohlah ya, sebelum tindakan diambil, ataupun saya boleh, walaupun saya tak tahu apa cerita, yang tahu kereta saya dah tenggelam, saya boleh terus ambil tindakan undang-undang? Kepada saya, kita kena pastikan dululah kan, sebab ini besar. Skop yang kita nak ambil ini adalah bukan benda yang kecil, bukan satu batu jatuh daripada bangunan kena kereta kita. Dia melibatkan satu bandaraya. Betul. Kan, dan lebih complicated technically lah kan, nak tengok sebab-sebab berlaku. Kalau kita parking dekat parking kereta, biasanya pihak bangunan pun akan tulis parking at your own risk. Kan? So dia ada exception clause. Dia pun tak nak terlibat dengan apa-apa masalah kan. Dan kadang-kadang ini kawasan banjir, jangan parking di sini. Dia dah warning kita dah kan. Tapi kita parking juga. So bila kita parking juga, maknanya volunteer non-fit injuria. Kalau kita volunteer membuat sesuatu yang memang kita tahu ada injury akan berlaku di situ, kita tak dapat tuntut ganti rugi. Perkara kecil tu kita kena buka mata je. Betul. Seperti yang kata yang kita ada bekalan air itu kan. Berapa, katalah tiba-tiba baru tersedar, rupanya boleh saman. Jangka hayat tu berapa lama yang boleh kita tuntut saman tu? Okey, limitation period untuk tuntutan TOT ni 6 tahun lah. Dalam tempoh 6 tahun kita boleh ambil tindakan. Walaupun orang lain dah ambil tindakan, kita ambil tindakan kemudian, ataupun kita tunggu orang tu kes dia menang ataupun tak, kita ambil tindakan, kita boleh gunakan kes dia sebagai presiden lah. Kan? Tapi time limit je adalah selama 6 tahun. 6 tahun. Contoh misal kata dah menang saman yang 17 ni, contoh lepas tu kita masih lagi boleh? Boleh. Asalkan ada kesan pada kita lah. Kesan pada kita. Jangan sebab orang sama kita nak saman juga. Tapi kena pastikanlah ganti rugi kita tu memang agak menarik lah kan, jumlah yang munasabah lah. Sebab
kalau ada contoh ada satu kejadian oil spill kan dekat laut, tuntutan dibuat oleh nelayan-nelayan terhadap kapal yang yang minyak dia terjatuh dan semua menyusahkan mereka untuk mencari makan. Jadi mahkamah bagi ganti rugi setakat pendapatan harian dia. Kalau 6 hari, kalau sehari dia boleh dapat dalam 6,000, 6,000 tu aja yang mahkamah bagi. Sebab dia bukan nak, maksudnya benda tu kadang-kadang kena tengok kecuaian tu daripada segi aspek apa untuk mahkamah buat mitigasi lah. Okey. Baik, Tuan Fakrul, kita ada pemanggil. Okey. Baik, dari Putrajaya. Hello. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fatimah. Saya Fatimah daripada Putrajaya. Ya, silakan. Soalan kepada peguam kita. Saya nak tanya lah Puan. Sekiranya kata jiran sebelah rumah saya, dia ada bela binatang ternakan. Kemudian macam-macam kucing kan. Tapi memang dia tak jaga betul-betul lah. Walaupun kita dah bagi nasihat, dah bagi elok-elok, dah cakap elok-elok. Tapi macam tarik dia kencing dia memang mengganggu betul kan. Bau dia ni ya? Bau dia terlalu busuk. Jadi macam mana cara kalau kita nak ambil tindakan tu ya? Dah berapa lama dah nasihat tu? Dah lama dah saya ingat dah makan 2-3 tahun. Oh, lama sangat. Jawapannya apa Puan? Ya? Jawapannya? Jawapan jiran tu? Jawapan jiran tu habis macam tu je. Dia diam macam tu dan kita pun dah pernah mengadu pada majlis daerah. Dan majlis daerah tengok habis macam tu je. Okey. Sekarang ni haiwan peliharaan tu buat kekotoran di rumah puan ke ataupun cuma bau je lah daripada rumah sebelah? Dia sebabkan dia pun dah melangkaui batasan dinding tembok rumah saya tu. Kadang-kadang dia datang juga lah kucing tu keluarkan najis kat situ. Okey, baik. Kencing kat situ. Okay. Jadi dia macam tak ni lah Puan, tak indahkan. Okey, baik. Kita tanya. Terima kasih Puan Fatimah. Kita dengar jawapan daripada peguam kita ya. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup berjiran pula. Itulah dia. Sebab kes hidup berjiran ni kalau kita belajar law dulu, kes yang paling famous dalam bab tort yang menyebabkan mengganggu sebelah rumah ni kita panggil rule of Ryland versus Fletcher. Okey. Ryland versus Fletcher ni air saya nak sebut balik ni. Dia buat pembetung air di rumah, air tu melempah. Okey. Kena rumah jiran. Di situlah mulanya kisah negligent ataupun kecuaian tu. Jadi samalah dengan kes kucing tadi kan. Kita bela kucing tapi kita tak jaga kan, memberi kesan kepada sebelah rumah. Kalaulah kata makcik ke tadi ada anak dia asma ke apa kan, memang tak boleh tahan kan dengan bau dan sebagainya. Tapi kalau biasanya kalau duduk apartmen senang sikit kan, pihak pengurusan akan ambil tindakan kucing semua kan. Tapi kadang-kadang bila di rumah subah-subah ni susah sikit untuk diambil tindakan. Tetapi puan tu tadi pemanggil tu boleh ambil tindakan sendiri. Kalau tak ada apa-apa, dia ambil tindakan untuk saman orang sebelah. Mungkin boleh minta satu injangsi untuk mengarahkan supaya kucing-kucing tu dikeluarkan pada rumah. Sebab memang ada kesan. Tapi kena ambil all the evidence. Ambil gambar kucing, gambar taik kucing and everything. Segala gangguan tersebut kena ada untuk ditunjukkan pada mahkamah. Tapi daripada segi undang-undang, dia boleh ambil tindakan. Okey, baik. Satu perkara yang disebutkan tadi ialah dimaklumkan kepada pihak PBT juga. Jadi adakah tindakan perlu diambil ke atas PBT juga? Sebab tak ada tindakan atau macam mana? Laporan. Tindakan PBT ni kalau laporan itu memang ada sepatutnya tindakan diambil tapi tindakan tidak diambil, maka kita boleh buat laporan kepada tempat yang atas lagi lah. Kan? Ataupun kalau ada berlaku benda-benda yang pelik kat situ, sekarang ni orang semua banyak report kat SPRM contohnya kan. So kena pergi kepada departmen lain lah. Kalau di situ tak berlaku apa-apa tindakan. Okey. Baik. Okey, Tuan Fakrul, kita ada soalan daripada rakan Facebook kita, Yeli. Muhammad Azmi Azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula sekiranya pihak telekomunikasi tidak memberikan perkhidmatan yang terbaik seperti coverage internet terlampau perlahan, aduan sudah banyak kali dibuat tapi masih tiada perubahan. Bolehkah pengguna menyaman pihak telco ini? Soalan menarik. Semua tersenyum dalam studio ni. Yang ini dah di luar skop tort lah. Ini bukan negligent. Bila kita ambil line telefon, kita ada kontrak actually kan. Kena baca kontrak tu kan. Ada tak exemption clause?
kan bila kita tak dapat coverage, mungkin dia cakap dia tak garanti contohnya coverage dia akan penuh kan, ada agreement tu semua. Jadi kena tengok sebab ini bukan lagi masalah kesesuaian. Ini adalah masalah apa yang dijanjikan. Jadi kalau sekiranya dalam agreement tu very clear, dia janji kat you dapat berapa gig ke apa whatever it is, konsisten, tengok dalam tu tapi tak konsisten, you can sue based on the agreement antara you dengan telco lah. Jadi tu tak ada masalah, ada tulis dalam tu. Itu kontrak Yes. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak dapatkan talian tu, kalau hujan sign aja tak nak baca kan, kena baca. Kalau hujan kena baca apabila memberikan kontrak ni. Tuan Fakrul, terima kasih banyak sudi bersama kami. Saya rasa ni mungkin kita bawakan lagi segmen kedua. Itulah kan? dia. Banyak lagi kita nak tanya. Banyak orang nak saman ke ni? Ilmu betul. Tuan Fakrul. Baik, Tuan Fakrul Azman Abu Hassan, peguam kita. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Selepas ini, Eli, sebelum kita berehat, kita ada apa? Bingkisah, ini kawan kita yang kemua bersama saya baru-baru ni, Izwan Zainal, berkesempatan untuk singgah di tempat ataupun kedai membuat songkok. Ini dah kira macam legasinya kan? Bukan calang-calang. Dan yang menariknya dikabarkan, ini kerabat Istana Johor juga. Antara yang turut meminati hasil songkok mua. Ya. Bersama Izwan Zainal, mari kita saksikan. Songkok buatan tangan, sinonim dengan penduduk Bandar Maharani, Bandar Diraja, Muara Johor. Diusahakan generasi ketiga Allahyarham Mansur Husin, Nur Dalila Abdul Ghani, anak sulung daripada 5 beradik ini, menyambung legasi perniagaan turun-temurun datuknya. Saya ni macam kira tanggungjawab. Tanggungjawab, kita duduk dengan dia, dia dah bagi kita kan. Jadi kita sambung. Mungkin itu pun rezeki yang dah ditetapkan oleh Allah untuk saya lah. Macam saya, songkok ni merupakan kraft tangan. Handmade, 100% handmade. Jadi kita buat songkok ni tak ada outline, tak ada garis segak, tak ada garis lengkung kan. Memang manually kita jahit. Jadi kepakaran, kemahiran tu penting. Jadi macam saya menitik beratkan kualiti, kekemasan bila kita nak jual pada customer supaya customer puas hati. Mengusahakan pembuatan songkok hampir 20 tahun, harga songkok di sini bermula daripada RM15 hingga mencecah RM4,000. Kain satin, kain ponji dan baldu tebal antara bahan-bahan utama dalam pembuatan songkok ini. Macam saya pun ada tempahan daripada Sultan Johor. Untuk buat songkok masa songkok panggil songkok Jumaah Diraja Johor. Desain songkok tu dosa saya desainkan songkok tu. Sedangkan songkok tu saya tak pernah buat sebelum ni. Kita selalu buat songkok tu plain je. Jadi macam satu cabaran yang baru. Jadi saya cuba, kita usaha. Jadikan apa permintaan daripada tuanku. Satu perkara yang orang kata tak dapat dilupakan lah. Pengalaman tu. Songkok semua orang boleh buat. Tapi mungkin salah satu yang penting minat, keikhlasan kita. Lepas tu kepuasan, itu penting. Kita pembuat songkok ni, kita sentiasa kena ada idea. Untuk apa? Kelainan. Boleh pasang songkok tapi orang kata bentuk dia, shape dia tu yang penting. Untuk jadi mahir tu bukan perkara yang singkat. Lama. Saya fahamkan juga ada songkok yang paling mahal. Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Okey, setakat ni songkok paling mahal songkok yang diperbuat daripada kain kiswah. Diperbuat daripada kain kiswah. Kiswah Kaabah. Sebab apa mahal? Sebab kain kiswah ni kita import daripada Mekah dan kain ni susah dapat. Orang yang tertentu je boleh ada kain ni kan. Jadi harga dia tu pun agak tinggi lah. Songkok buatan tangan merupakan salah satu tarikan di Bandar Muara ini, dan saya tertarik sebenarnya dengan usaha untuk membuat songkok buatan ini yang merupakan legasi perniagaan Allahyarham datuknya.
Dan ini adalah salah satu songkok yang unik, iaitu songkok bulat yang selalunya akan ditempah khas dan berharga RM550. Saya cuba pakai cap. Boleh Boleh. Boleh? Betul kedudukannya? Betul. Macam mana saya? Sangat cantik. Dan ini sebenarnya salah satu budaya warisan yang perlu kita kekalkan dan diangkat agar ia berkekalan sehingga selama-lamanya. Kita nak naikkan martabat songkok ni supaya generasi muda, yang muda ni minat. Maknanya diorang nak memiliki songkok tu. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita jaga kita untuk melawan COVID-19. #Malaysia Prihatin. Hello, kami dari Pasar Borneo Seri Kembangan. Kami mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Selamat Hari Malaysia. Di saat aku mulai jatuh cinta, kau hadir bagai tiada cahaya. Melihat wajahmu masih ku tertanya, apakah kau masih mencintaiku? Di saat aku mulai jauh darimu, kau beri seribu alasan yang tak jelas. Aku menanti jawaban darimu. Aku kan rindu di balik air mata yang berlinang. Kau kata kau sayang, kau kata kau cinta. Pujuk diri ini tuh kembali padamu. Di saat aku mulai jauh dari sini, terlihat bintang-bintang bercahaya. Kasih yang ku beri seluas lautan, harapkan kita setia selamanya. Di balik air mata yang berlinang, kau kata kau sayang, kau kata kau cinta. Pujuk diri ini tuh kembali padamu. Oh, kau kata kau sayang, kau kata kau cinta. Ku akan menjaga
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik. Sesuai warna ni kurang sama kan? Dia dekat sikit. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Kita mendengarkan suara penyanyi sebenar. Izan, Bihun Sedap. Ya tu. Ya. Itu boleh jadi macam brand dah sebab dalam rancangan tu diorang tak saya dah bihun sedap, nama bihun sedap. Sebab sebab saya niaga bihun kot. Jadi usaha ramai lawan ramai. Boleh lah. Baik, ini single terbaru. Yang pertama ya. Yang pertama. Ya. Setelah disunting oleh Kai Bahar sendiri. Ya betul. Boleh ceritakan sikit macam mana? Bila dia dah sunting tu macam alamak. Padahal awak tersingkir masa episod dia datang. Itu lah mula macam ala Kai ni masa pula saya macam. So lepas saya dah siaran 2-3 hari tu Kai DM saya macam dia nasihat saya lah suruh buat cover banyak. And then after few days tu dia approach saya nak jumpa saya. Dia terus macam nak buat lagu untuk saya, dia kata. Bermakna bukan lepas habis siaran ni tak. Dia jumpa awak terus kata tak dah. Beberapa hari beberapa hari tu Kai Bahar kena fikir jugalah. Dia fikir dululah. Ya. Tapi bagus juga Kai, dia bagi tips kan buat cover banyak. Maknanya dia nak suruh apa vokal mantap kan diri dan sebagainya. Lagu ni suka tak? Of course saya suka sebab tu salah satu cita-cita saya lah. Sebab Kai tu memang saya minat dari awal dia main smooth lagi saya dah tengok dia. Tiba-tiba dia macam DM saya pun saya dah macam excited dah. Macam saya tunjuk kat mak saya Kai DM saya. Siapa tak excited kalau Kai Bahar DM dia kan? Tapi lagu ni memang kena dengan jiwa Izan. Memang kena jiwa saya lah. Mungkin dia pun tahu kot saya tengah broken ke macam tu. Alamak. Okey. Jadi sekarang macam mana? Udah okey dah? Sekarang tak. Ke ada single lagi satu yang masih lagi memanjangkan perasaan ini? Single satu insyaAllah keluar pada Positive Message. Okey. Saya buat lagu untuk Positive Message macam dia cakap agamaan sikit lah. Kerohanian sikit lah. Lepas tu maybe akan mungkin buat lagu rancak saya lah. Dah ada perancangan betul ni. Ini semua dengan Kai Bahar? Ya semua dengan Kai. Okey, saya nak tanya masa rakam lagu apa tadi Merindu. Masa dalam rakaman di studio tu Kai ada sekali tak? Dia ada sekali. Ada tak nasihat atau dia tegur ke marah? Banyak. Banyak benda dia. Apa antaranya? Salah satu dia buat vokal, buat feeling. Kalau tahu Kai ni bila nyanyi ni dia macam ada feeling dia sendiri. Dia punya cara dia. Tapi dia cuba nak serakkan pada saya lah kat situ. Okey, nak didik betul ni. Betul. Susah tak nak bawa lagu yang sedemikian macam. Tapi awak dah melalui satu fasa macam broken kan. Nak sampaikan tu. Okey, dalam mesej lagu ni dia macam salah satu rumah tangga. Yang mesti lagu bila rumah tangga macam ada pergaduhan, salah faham, konflik, tak ada masa. So bila dalam situ saya cuba observe, saya tak pernah rasa benda tu lagi kan. Saya tak kahwin lagi. Saya cuba observe daripada luar, macam mana perasaan orang bila rasa ketinggalan, bila suami kerja jauh. So macam-macam lah konflik. So saya cuba sampai dalam mesej ni lah. Okey. Muda sangat nak rasa benda tu. Itulah. Tahun ni 23 ya? Tahun ni 23. Betul. Okey, nak terbabit dalam Izan juga terbabit dalam pemikiran video muzik ni? Terbabit juga. Ya. Baik. Bila dah menjadi artis kan bawa single pula anak didik Kai Bahar. Rasa tak macam Izan rasa macam mana penerimaan orang ramai respon kalau misalnya aku buat tak bagus, Kai Bahar akan kena juga, terkesan juga. Takut Kai Bahar nanti ambil saman pula. Saman kan baru topik tadi. Semula saman sekarang kan. Memang saya macam ada terfikir juga lah. Sebab bila saya pergi mana pun saya kena jaga attitude. Bila perform betul-betul. Jangan cincai-cincai je. Itu salah satu nasihat dia lah. Jaga attitude dia kata. Tak percaya jaga attitude dia kata. Tapi tak kisah dibayangi oleh Kai Bahar. Saya cuba nak elak daripada dibayangi Kai Bahar sebab yelah kadang orang kenal saya pun daripada Kai Bahar. Dia cuba naikkan saya. Mentor lah. Lagu-lagu dia kan. Lagu-lagu dia kan. Orang kata cara nyanyi pun macam dia. Tadi Eli cakap macam Kai Bahar sikit lah. Dah diajar. Tapi kalau boleh saya cuba nak tune lagi lain sikit lah ya. Rasa saya apa antara mungkin Izan tahu kelebihan Izan dari suara apa yang mungkin Kai Bahar tak ada. Kai. Jangan marah. Kai Bahar tak ada yang Izan ada lah. Macam mungkin lain sikit. Lari sikit. Lain sikit. Dia suara dia lebih soft. Seharusnya macam ada serak-serak sikit. Situ je kot. Awaknya serak sikit lah. Serak sikit. Okey. Jadi adakah Kai tahu tentang perbezaan itu? Dan awak dia tahu kot. Sebab dia kata macam tu kat saya. Lepas tu pasal feeling tu dia lagi expert lah. Yalah dia ni kan. Tapi tak apa sebab jauh lagi perjalanan awak ni.
Mana tahu Ya, kan? betul. Yalah, sekarang tengah belajar vokal dengan dia semua. Belajar vokal juga sekarang. Kelas dengan dia vokal? lah, dengan dia. Dengan Kyle lah. Tapi untung biasanya kalau dalam program I Can See Your Voice ni kalau tak disingkirkan akan jadi artis rakaman. Ini disingkirkan pun jadi artis rakaman juga. Rezeki. Rezeki betul Alhamdulillah. Okey. Jadi perniagaan bihun masih lagi berjalan lancar Ya, lah sampai dengan sekarang. keluarga. Ya, dengan keluarga. Dia bihun apa? Bihun utara ke? Utara Bahang. Utara Bahang. Utara Bahang. Utara Nama Bahang. kampung tak tahu. Dia macam ada ke awak ambil pesan kat tu? Tak, saya kat situ pun orang luar tak ada masuk. Tak boleh? Sebab saya niaga dalam satu tempat kafe tu. So, orang tu je boleh makan. Orang luar tak ada masuk. Hanya orang yang berada di dalam tu yang boleh. Itu sahaja. Jadi bila nak kembangkan sebab kata bihun sedap kan? InsyaAllah lah. Mungkin saya kena cipta nama dulu. Untuk lepas tu kumpul modal. Sekarang pun show-show masih tengah selit-selit sikit. Sebab PKP kan? Tapi PKP so macam dia take time lah kot. Ada nak berlakon juga ke apa ke? Berlakon Selain daripada video muzik. Berlakon insyaAllah kalau ada rezeki ada lah. Saya cuba mana-mana je. Tapi itulah kena belajar jugalah. Izam berapa adik-beradik? 4 daripada 3. 4 saya 3. Okey. Oh, 3 daripada 4. 3 daripada 4 terbalik lah saya. Terbalik. 4 daripada 3. 3 daripada 4, sorry. Okey, tapi memang keluarga semua menyanyi kepada ni atau Pak seorang je bakat menyanyi ni? Bukan adik-beradik saya tak pandai nyanyi. Saya pun pelik macam mana saya boleh nyanyi. Tapi ayah pandai nyanyi. Ayah boleh cakap Korea. Dia pernah nyanyi kat Korea dulu. Pernah menyanyi di Korea dulu? Pernah nyanyi kat Korea dulu. Apa dia? Immortal Songs ke apa? Tak tahulah ya. Immortal Songs lagu-lagu lama dia. Ayah pun kadang. Kita boleh jemput ayah Izan. Boleh berduet dengan ayah? Pernah berduet sekali? Tapi Korea tak boleh lah. Tak apa, boleh belajar lah kan? Baik. Kita doakan yang Gangnam terbaik. Style lah lagu Korea. Kita doakan yang terbaik. Izan. Single Merindu Dia tengah pulut lah promosi. Tengah promosi lah. Nanti kalau misalnya nak kenal Izan lebih lanjut dekat mana? Okey, boleh follow IG saya Izan Official. And kalau nak dengar lagu Merindu boleh ke YouTube 7011 Muzik Search Merindu. And itulah dia. Saya harap orang menerima lah lagu saya. InsyaAllah. Awak macam Ahmad Idham versi muda, versi kecil. Ahmad Idham versi muda? Ahmad Idham. Okey, itu sampai penghujung. Terima kasih sekali lagi. Sama saya. Salam dekat Kai ya. InsyaAllah. Dan esok jangan lupa bersama dengan kami lagi. Ini topiknya Semangat Cintakan Negara. Ya, betul. Jumpa lagi. Selamat selalu. Assalamualaikum. Di saat aku mulai jatuh cinta, kau hadir bagai tiada cahaya. Melihat wajahmu masih ku tertanya, apakah kau masih di saat aku mulai jatuh cinta, kau hadir bagai tiada cahaya. Melihat wajahmu masih ku tertanya, apakah kau masih mencintaiku? Di saat aku mulai jauh darimu, kau beri seribu alasan yang tak jelas. Aku menanti jawaban